Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi hari ini kita bertemu lagi lah dalam kelas sains, walaupun terpaksa bertemu lagi secara online. Walau bagaimanapun proses pembelajaran tetap perlu diteruskan, walaupun berlaku perkara-perkara di luar jangkaan kita. Jadi terpaksalah kita teruskan juga walaupun secara PDPR ni. Okay, jadi untuk kelas hari ni kita akan bermula dengan tajuk sebatian karbon, walaupun pada asalnya tajuk ni kita akan bawa kepada minggu persekolahan selepas tamat cuti raya. PDPR selepas tamat cuti raya, tapi memandangkan keadaan mendesak, jadi kita bermula awal lah untuk tajuk ni. Mungkin saya tak dapat lah nak serahkan modul bercetak kepada anda, jadi tak apa, kita belajar dulu. Nanti bila ada kelapangan baru kita guna modul bercetak kita tu. Jadi dalam tajuk sebatian karbon ni banyak perkara yang kita akan belajar. Jadi topik pada hari ini kita akan belajar ada dua saja. Yang pertama kita akan mengenal pasti sebatian karbon yang organik dan bukan organik yang ada di sekitar kita. Dan yang kedua, kita juga akan belajar mengenai kepentingan kita karbon. Jadi macam mana kita karbon ni berlaku, apa yang terlibat dan apa kepentingan dia pada alam sekitar, yang tu kita akan belajar pada hari ini. Jadi saya harap semua boleh bersedia lah. Untuk yang tajuk ni, yang pertama kita mengenali dulu sebatian karbon yang ada di sekitar kita, dalam alam sekitar kita ni. Jadi sebatian karbon ni dia adalah unsur bahan ataupun sebatian yang mengandungi unsur karbon. Dia punya simbol dia C besar. Dan sebatian karbon ni kita boleh kelaskan dia kepada dua, iaitu sebatian karbon organik dan sebatian karbon bukan organik. Jadi apa tu sebatian karbon organik dan yang bukan organik? Mesti ada perbezaan dia. Ni kita lihat dia punya perbezaan di antara sebatian karbon organik dengan sebatian karbon bukan organik. Untuk sebatian karbon organik, asal usulnya adalah daripada benda-benda hidup, termasuklah haiwan, tumbuh-tumbuhan, manusia, mikroorganisma. Jadi semua tu akan menghasilkan sebatian karbon organik. Contohnya petroleum, sutra, arang kayu, arang batu, dan banyaklah lagi. Contoh lain termasuklah seperti kertas. Itu pun adalah contoh bagi sebatian organik. Manakala sebatian karbon bukan organik, dia berasal daripada benda-benda bukan hidup. Contohnya batu kapur, gas karbon dioksida. Itu semua asalnya daripada benda-benda bukan hidup. Sekarang kita ada dua contoh. Dua-dua adalah batu. Satu arang batu, satu lagi batu kapur, yang biasanya terdapat dalam gua. Jadi walaupun kedua-duanya adalah batu, tapi kedua-duanya merupakan sebatian karbon yang berbeza. Arang batu ni terhasil merupakan sebatian karbon organik, manakala batu kapur adalah sebatian karbon bukan organik. Jadi kenapa agaknya arang batu ni merupakan sebatian karbon organik? Cubalah fikir-fikirkan. Jadi bagaimana karbon ni yang asal usulnya daripada gas karbon dioksida, yang berada di atmosfera, boleh berada dalam badan kita, pada tumbuh-tumbuhan, pada haiwan dan benda-benda yang lain. Macam mana unsur karbon tu boleh wujud
Bermulanya daripada atmosfera tapi boleh berada dalam badan kita. Yang tu kita akan belajar dalam kitab karbon ni. Jadi unsur karbon ni dikita melalui pembentukan atau penguraian sebatian karbon. Mula-mula dibentuk, kemudian jadi bahan lain. Kemudian bahan yang terbentuk nanti diuraikan semula jadi gas karbon dioksida. Jadi itu sentiasa berlaku, sebab tu kita panggil ia sebagai kitar. Jadi apa proses yang terlibat? Yang pertama proses respirasi. Proses respirasi ni termasuklah kita melakukan bila kita menghembus nafas kita tu, maknanya kita mengeluarkan gas karbon dioksida. Jadi daripada mana sebenarnya gas karbon dioksida ni kita boleh keluarkan? Dia sebab berlaku proses respirasi sel dalam badan kita. Jadi tenaga yang kita gunakan tu akan diuraikan menjadi gas karbon dioksida. Yang kedua proses pembakaran. Termasuklah pembakaran sampah, pembakaran kayu api, pembakaran gas, pembakaran dalam enjin kenderaan. Semua boleh membebaskan gas karbon dioksida. Proses penguraian iaitu proses pereputan apabila sebatian organik tu diuraikan menjadi sebatian yang lebih ringkas, contohnya pereputan bangkai haiwan. Maka proses tu nanti akan membebaskan gas karbon dioksida. Sebab penguraian ni melibatkan tindak balas mikroorganisma seperti kulat dan bakteria. Dan akhir sekali adalah proses fotosintesis. Proses fotosintesis ni pula dia adalah proses yang menggunakan gas karbon dioksida untuk menghasilkan bahan yang lain. Ini adalah gambar rajah mengenai kitar karbon yang berlaku di sekeliling kita. Ia bermula dengan kitar karbon di atmosfera. Gas karbon dioksida yang terdapat di atmosfera akan digunakan oleh tumbuh-tumbuhan ataupun diserap oleh tumbuh-tumbuhan semasa proses fotosintesis. Jadi tumbuh-tumbuhan ni pun selain berfotosintesis, ia juga menjalankan respirasi sama macam kita. Jadi semasa respirasi, gas karbon dioksida tadi akan dikembalikan ke atmosfera. Berbalik kepada proses fotosintesis. Jadi bila tumbuh-tumbuhan ni berfotosintesis, maka ia akan menghasilkan makanan bagi tumbuh-tumbuhan tersebut dalam bentuk mungkin kanji ataupun karbohidrat. Jadi apabila tumbuh-tumbuhan dimakan oleh haiwan, unsur karbon tadi akan dipindahkan pula ke haiwan. Dan sama juga seperti tumbuh-tumbuhan, haiwan seperti kita juga berrespirasi membebaskan gas karbon dioksida. Jadi gas karbon dioksida akan dibebaskan juga ke atmosfera. Dan apabila semua organisma ini mati, pokok, haiwan, manusia mati, maka proses penguraian akan berlaku. Proses penguraian ataupun pereputan akan berlaku. Yang ni dilakukan oleh mikroorganisma. Jadi gas karbon dioksida juga akan terbebas ke atmosfera. Dan kalau berjuta-juta tahun dulu, apabila haiwan dan tumbuh-tumbuhan ni mati, dia akan menghasilkan bahan api fosil. Contohnya petroleum, gas asli dan juga arang batu. Dan bahan api fosil ni kita gunakan sekarang untuk menjana tenaga. Contoh kalau petroleum dapat hasilkan diesel, petrol, itu semua untuk menggerakkan kenderaan. Kemudian kalau arang batu tu untuk menjana tenaga elektrik. Semua proses-proses pembakaran yang berlaku dalam enjin kenderaan, dalam pusat jana kuasa tu akan membebaskan gas karbon dioksida melalui proses pembakaran bahan api fosil tadi. Jadi sekarang kita dapat lihat bagaimana gas karbon dioksida tu dapat digunakan oleh organisma dan bagaimana pula ia dapat dikembalikan ke atmosfera.
Jadi kepekatan gas karbon dioksida ni, kepekatan gas karbon dioksida ni di atmosfera sebanyak 0.03%. Jadi bagaimana ia boleh diserap, bagaimana ia boleh digunakan oleh hidupan? Yang pertama, dia akan diserap oleh tumbuh-tumbuhan semasa proses fotosintesis. Dan pada masa yang sama, haiwan dan hidupan-hidupan yang lain pun akan membebaskan gas karbon dioksida. Dan apabila organisma ni mati, maka gas karbon dioksida akan dibebaskan ke atmosfera. Dan kemudian di dalam air, di dalam air pun ada tumbuh-tumbuhan yang kita panggil sebagai tumbuhan akuatik. Jadi tumbuh-tumbuhan akuatik ni juga memerlukan gas karbon dioksida untuk berfotosintesis. Batu-batu kapur ni yang terdapat di kawasan Gunung Ganang tu pun boleh membebaskan gas karbon dioksida. Jadi bagaimana karbon dioksida tadi dapat dibebaskan semula ke atmosfera? Yang pertama, melalui proses perebutan tadi. Dan yang kedua, apabila haiwan ataupun organisma berrespirasi. Jadi gas karbon dioksida akan dibebaskan ke atmosfera. Begitu juga dengan proses pembakaran, pembakaran kayu, pembakaran bahan api fosil yang dihasilkan oleh asap kenderaan, penghasilan simen, penebangan hutan. Semua tu akan menyebabkan gas karbon dioksida terbebas dan kepekatannya di atmosfera semakin meningkat. Agak-agaknya kalau pertambahan kandungan gas karbon dioksida di atmosfera ni semakin meningkat, apa kesannya? Yang ni sebenarnya awak dah belajar pun pada tingkatan 4. Jadi cuba fikirkan semula. Ingat balik apa yang dah belajar, apa yang awak dah belajar berkaitan dengan kesan peningkatan gas karbon dioksida di atmosfera ni. Seterusnya kita bincangkan lebih lanjut bagaimana gas karbon dioksida tadi yang telah berada di bumi kita ni, ada dalam haiwan, ada dalam tumbuhan, dan dalam manusia, boleh dikembalikan semula ke atmosfera. Yang tu dia melibatkan 3 proses yang paling utama. Iaitu yang pertama, proses respirasi, yang kedua, proses pembakaran, dan yang ketiga, proses penguraian. Semasa proses respirasi, apabila kita melakukan sesuatu aktiviti, badan kita akan menggunakan, contoh kalau kita makan ada karbohidrat. Karbohidrat ni sumber tenaga kepada kita sebenarnya. Dan karbohidrat ni dia mengandungi unsur karbon. Jadi apabila kita menjalankan aktiviti, tenaga daripada karbohidrat ni akan diuraikan. Jadi karbon dioksida yang terdapat dalam karbohidrat tadi pun akan diuraikan. Jadi dia akan dibebaskan sebagai gas karbon dioksida apabila kita menghembus nafas. Yang kedua, melalui proses pembakaran. Mungkin melalui aktiviti manusia. Contohnya pembakaran bahan api fosil. Bila kita menghidupkan enjin kenderaan, sebenarnya dia sedang mengalami proses pembakaran di dalam enjin. Jadi apabila berlakunya proses pembakaran, contohnya petrol, petrol tadi akan ditukarkan untuk menjadi tenaga, dan pada masa yang sama gas karbon dioksida akan dibebaskan. Dan juga boleh disebabkan oleh proses pembakaran hutan. Yang ni contohnya dalam bidang pertanian. Apabila dia bersihkan kawasan hutan untuk memudahkan proses pembersihan tu, maka sisa-sisa yang ada akan dibakar. Jadi semasa proses pembakaran tu, asap yang terbebas tu sebenarnya juga akan mengandungi gas karbon dioksida dan akan dibebaskan ke atmosfera. Seterusnya, fenomena semula jadi. Letusan gunung berapi contohnya. Apabila letusan gunung berapi ni berlaku, dia akan memuntahkan beribu-ribu tan debu dan juga asap ke atmosfera. Jadi ia juga mengandungi gas karbon dioksida.
Dan kebakaran hutan juga boleh berlaku secara semula jadi. Mungkin faktor cuaca dan sebagainya yang terlalu panas. Jadi boleh menyebabkan hutan tadi terbakar dengan sendirinya. Jadi sama ada hutan tu terbakar oleh aktiviti manusia ataupun secara semula jadi, ia juga akan membebaskan gas karbon dioksida ke atmosfera. Okey, dan yang ketiga, proses penguraian ataupun pereputan. Okey, proses ini dilakukan ataupun dilaksanakan oleh bakteria dan kulat pengurai. Jadi semasa proses penguraian tu, bakteria juga akan bekerja menggunakan tenaga, dan pada masa yang sama dia akan membebaskan gas karbon dioksida melalui proses respirasinya. Jadi gas karbon dioksida juga akan terbebas ke atmosfera pada masa proses penguraian tersebut berlaku. Okey. Kalau tadi proses kitaran tu bagaimana gas karbon dioksida dapat dikembalikan ke atmosfera. Yang ni pula bagaimana karbon dioksida boleh digunakan oleh tumbuh-tumbuhan, iaitu semasa proses fotosintesis. Tumbuh-tumbuhan hijau ni dia akan menyerap gas karbon dioksida. Jadi kepentingannya, tumbuh-tumbuhan hijau boleh membuat makanan sendiri. Jadi apabila dia dah menghasilkan makanan, dia kemudiannya akan dimakan oleh haiwan. Jadi pada masa yang sama dia akan membekalkan makanan dan juga unsur karbon kepada haiwan. Seterusnya boleh menambah kandungan oksigen dalam udara, kerana semasa proses fotosintesis dilakukan, gas karbon dioksida tadi akan dipecahkan kepada unsur karbon dan oksigen. Jadi yang karbon tadi akan digunakan untuk menghasilkan makanan, manakala gas oksigen tadi akan dibebaskan ke atmosfera. Seterusnya boleh menyingkirkan karbon dioksida berlebihan daripada udara. Jadi sepatutnya tumbuh-tumbuhan ni perlu berada dalam jumlah yang sangat banyak, sebab dia berfungsi untuk mengekalkan kandungan kepekatan kandungan gas karbon dioksida, iaitu 0.03%. Tapi oleh kerana apabila sekarang ni tumbuh-tumbuhan semakin berkurangan, hutan-hutan dibalak, jadi bilangan tumbuh-tumbuhan berkurangan menyebabkan kadar fotosintesis juga berkurangan. Jadi kurang gas karbon dioksida yang dapat disingkirkan daripada atmosfera, menyebabkan kepekatan gas karbon dioksida di atmosfera tu menjadi semakin meningkat. Seterusnya mengekalkan kandungan gas karbon dioksida di udara. Sebab tu penting untuk mengekalkan kepekatan gas karbon dioksida ni kepada 0.03%. Okay, ini bagaimana proses fotosintesis dan penyerapan gas karbon dioksida tu berlaku. Jadi karbon dioksida akan diserap oleh daun, sebab ada stoma pada daun tu yang boleh menyerap gas karbon dioksida. Kemudian dengan bantuan tenaga cahaya matahari, maka proses fotosintesis tu berlaku dengan kehadiran air dan garam mineral. Hasilnya adalah glukosa, iaitu salah satu sebatian karbon yang ringkas. Dan gas karbon dioksida tadi akan dipecahkan oleh cahaya matahari. Jadi gas karbon dioksida terpecah pada karbon dan oksigen. Yang karbon digunakan untuk hasilkan glukosa, manakala gas oksigen akan dibebaskan semula ke atmosfera dan boleh digunakan oleh hidupan yang lain. Okey, seterusnya kita masuk pula unsur karbon yang seterusnya, iaitu sebatian hidrokarbon. Okey, jadi sebatian hidrokarbon ni merupakan sebatian karbon organik, sebab ia berlaku ataupun terbentuk secara semula jadi berpunca daripada benda-benda hidup. Okey, jadi oleh kerana nama dia pun hidrokarbon, maka dia terdiri daripada dua unsur, iaitu karbon dan hidrogen sahaja. Okey, kita tengok dulu contoh hidrokarbon yang pertama, iaitu petroleum dan gas asli. Yang ni kita biasa gunalah sebenarnya. Jadi bagaimana petroleum dan gas asli ni boleh terbentuk?
Okey, ia bermula berjuta-juta ataupun berbilion tahun dululah, zaman-zaman Jurassic Park tu. Jadi apabila hidupan laut tu mati, tak kisahlah haiwan ataupun dia punya tumbuh-tumbuhan lah. Jadi dia akan mati dan terbenam di dasar laut. Lama kelamaan dia punya terbenam tu makin dalam, makin dalam, makin dalam akibat daripada pemendapan. Jadi akibat daripada tekanan adanya haba di bawah lapisan batu dan lumpur tadi, ia akan menukarkan fosil-fosil tadi menjadi bahan-bahan yang kita panggil sebagai bahan api fosil. Jadi prosesnya mengambil masa yang lama lah, bukan besok mati tanam dah boleh jadi petroleum. Tak, dia mengambil masa berjuta-juta tahun. Okey, jadi mungkin dia akan boleh terbentuk dalam bentuk petroleum dan juga gas asli. Sebab tu kebanyakan bahan api fosil ni seperti petroleum dan gas asli ni ditemui di dalam laut. Kena buat cari gali dalam dasar laut tu baru boleh jumpa. Manakala pembentukan arang batu pula dia berlaku di daratan. Tumbuh-tumbuhan berjuta-juta tahun dulu bila dia mati terenap dalam tanah. Jadi sama juga tekanan yang tinggi, haba yang tinggi apabila berada bawah lapisan tanah yang tebal tu akan menyebabkan perubahan tumbuh-tumbuhan tadi perlahan-lahan dengan bantuan bakteria menjadi arang batu. Jadi arang batu kalau nak cari pun dekat, walaupun dia di atas darat tapi kena gali dalam jarak yang dalam lah, ke dalam tanah baru jumpa. Okay, jadi petroleum ataupun bahan api fosil tadi yang ditemui di bawah dasar laut tu dia bentuknya sangat pekat. Tapi daripada petroleum yang kita panggil sebagai minyak mentah tu, kita boleh hasilkan bahan-bahan yang lain. Sebab petroleum ni sebenarnya percampuran hidrokarbon yang berbeza-beza. Jadi melalui proses penyulingan berperingkat, campuran-campuran yang terdapat dalam petroleum tadi boleh dipecah-pecahkan. Sebab setiap pecahan tadi dia mempunyai takat didih yang berbeza. Ada yang suhu takat didihnya sangat tinggi, ada yang suhu takat didihnya yang rendah sahaja. Okey, dan terdapat dua jenis sebatian hidrokarbon. Yang pertama hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu. Okey, ini gambar rajah yang menunjukkan bagaimana proses penyulingan berperingkat tadi boleh menghasilkan pelbagai jenis produk. Sebab setiap produk ni ataupun setiap pecahan ni mempunyai takat didih yang berbeza. Bahan yang di atas sekali mempunyai takat didih yang sangat rendah. Manakala bahan yang di bawah sekali mempunyai takat didih yang sangat tinggi. Okey, video ni akan menunjukkan sedikitlah bagaimana proses penyulingan berperingkat ni boleh menghasilkan pelbagai peringkat ataupun pelbagai produk daripada minyak mentah. Okey, ini menara penyulingan dia. Jadi minyak mentah yang pekat tu akan dipanaskan pada suhu-suhu yang berbeza. Jadi setiap bahan tu mempunyai takat didih yang berbeza. Jadi boleh diasingkan melalui menara penyulingan berperingkat ni. Jadi setiap peringkat ataupun setiap bahan yang terhasil takat didihnya berbeza dan boleh digunakan untuk tujuan yang berbeza.
Jadi dapatlah kita lihat di sini contoh penghasilan gasolin untuk petrol lah penggunaan kereta kita. Suhu pemanasannya adalah 120 darjah Celsius untuk menghasilkan gas memasak di atas sekali tu. Suhu takat didihnya adalah 20 darjah Celsius sahaja. Untuk kerosin penghasilan minyak untuk bahan api kapal terbang tu 170. Diesel 270. Bahan-bahan minyak seperti minyak pelincir dan lain-lain. Kemudian yang bawah sekali tu dah last lah. Dia punya sisa dia tu. Untuk minyak kapal laut tu 600 darjah Celsius. Yang sisa tu biasanya buat tar, buat tar jalan tu. Jadi untuk hari ini sampai sini saja kita punya proses PDPR. Jadi selepas ni sila buat latihan. Saya akan bagi latihan dalam bentuk Google Form. Jawab dan hantar. Jadi kalau ada apa-apa lagi yang tidak faham berkaitan dengan topik ni, boleh terus tanya saya. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi untuk kelas yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.